Terima kasih, Speaker. Saya merujukkan kepada butiran 030000 dan juga butiran 064000 sampailah 3100 dan juga 9500. Tuan Speaker, kita tahulah mengenaan dengan air ini sekarang di dalam negara kita. Macam mana situasi air ini di semua negeri dan peruntukan yang saya tengok nampak di depan saya boleh katakan tidak mencukupi untuk membaiki keadaan sekarang dengan industri air di dalam negara kita. Kalau kita banding kepada tahun 2019, peruntukan keseluruhan untuk bekalan air ialah 273 juta ringgit lebih, dan pada tahun 2021 anggarannya ialah 130 juta 450 ribu ringgit, keturunan lebih dari 100 juta ringgit. Saya bawa isu ini sebab kita telah nampak di dalam beberapa bulan ini, keadaan sistem industri air ini, khususnya di dalam negeri Selangor, saya nak mulakan dengan negeri Selangor dulu, yang kita hadapi masalah pencemaran dan juga masalah pencantuman air sebab ada orang-orang yang berkenaan yang tidak bertanggungjawab. Sebab itu saya fikirkan bahawa air mentah ataupun air terawat, air bersih adalah sesuatu sumber yang penting dan disebabkan oleh kepesatan pembangunan dan penambahan keperluan, makanya sumber air bersih makin menjadi terhad. Dan ini boleh jadi air terawat dan juga air mentah. Ingin saya cadangkan di sini kepada menteri dan kementerian supaya rangkaian air bersih dari punca ke loji rawatan ataupun sehingga ke pengguna kena diklasifikasikan di dalam Akta Keselamatan Negara. Ini penting untuk masa sekarang. Sebab kita nampak bahawa negeri masing-masing tidak ada keperluan untuk membuat sesuatu bila kita ada masalah besar macam ini. Negeri macam negeri Selangor yang menumbangkan sampai 25% KDNK kepada negara, kalau ini berlaku dalam 1 tahun akan berlaku 4 kali 5 kali. Malangnya 5 jam sepagi tadi, 4 loji rawatan air terbesar di Selangor diberhentikan untuk 5 jam lebih sebab pencemaran. Ratau Panjang, SSP 1, 2 dan 3 diberhentikan. Dan sekarang sudah pun mula dan air kembali balik, tetapi saya dapat terima telefon-telefon dari pengguna-pengguna meminta saya apa yang kita boleh buat demikian. So saya harap menteri dan kementerian akan ambil isu ini serius. Dan kita kena lihat sumber air ini sebagai satu security issue di dalam negara kita. Selain dari itu, menteri dan juga pegawai-pegawai kita di kementerian, saya harap yang perbelanjaan yang kita akan lakukan di dalam tahun ini, sebelum RMK 12 akan diumumkan, saya tak tahu bila, tetapi sebelum RMK 12 akan diumumkan, saya harap perbelanjaan ini kita kena terlihat kepada kawasan-kawasan tertentu di mana sekarang sedang kita nampak ada masalah-masalah dengan air di dalam negeri masing-masing. Contohnya Kelantan, satu negeri yang ada masalah. Pahang sekarang ada masalah. Selangor ada masalah. Johor ada masalah. Negeri Sembilan ada masalah. Melaka ada masalah.
Pulau Pinang, kalau kita tak buat sesuatu sekarang untuk dalam tempoh terdekat, dalam tempoh 10 tahun dari sekarang akan ada masalah besar dengan air terawat ataupun air mentah di negeri Pulau Pinang. So saya minta kementerian untuk kaji dan buat sesuatu yang terbaik untuk industri ini. Sebab O&M di dalam industri ini, yang itu operation and maintenance, sekarang sangat tinggi. Dan penduduk sekarang rakyat Malaysia, dia tak naklah adakan risiko di mana mereka akan mulakan satu industri lepas itu tidak ada air. Dan ini ada terlibatan dengan pelaburan kepada negara kita. Bila ini terjadi, ini akan dihebar-hebarkan di luar. Dan pelabur-pelabur yang akan datang, dia tengok nampak ini ada masalah dengan air di dalam negara kita dan dia akan terlabur lagi. So saya minta, you have to have a systematic approach towards the water industry di dalam negara kita pada masa ini. Ulangan. Ini penting. 5 minit lagi. Tak boleh 5 minit. Minta rumuskan. Thank you. So saya minta Menteri untuk satu ialah isu security. Sama juga dengan alam sekitar di plastik di dalam negara kita. Kalau menjadi dua-dua perkara ini, yang itu air dan plastik sekarang yang jadi satu isu besar, kecemaran air dan juga di dalam kawasan-kawasan tertentu, ini dua-dua mesti menjadi satu isu. Kita kena tangani ini sebagai isu security di dalam negara kita untuk masa depan yang akan datang. Saya juga nak sentuh kepada NRW nasional ni, yang saya tengok kita akan belanja sampai 290 juta ringgit. NRW ini satu kehendakan besar untuk kita di semua tempat dan saya harap kita akan teruskan. So, Tuan Menteri, saya harap industri ini, keperluan industri ini ialah dana. Dan peruntukan ini tak cukup. Dan selalu kita adakan grant dan juga pinjaman kepada negeri masing-masing. Tetapi pengalaman yang saya tahu, hutang terkumpul ini setiap tahun meningkat dan akhir sekali kita diminta oleh negeri-negeri untuk dihapuskan. Dan ini berlaku dan sedang berlaku di dalam semua tempat di negeri-negeri masing-masing. So, bila kita bagi dia sebagai pinjaman, dia tak bayar balik. Dan lepas 5 tahun ataupun 10 tahun, dia minta kita hapuskan peminjaman itu. Saya cadangkan, memang out of the box thinking ini ya. Bila kita bagi pinjaman kepada negeri untuk mengatasi masalah industri air di dalam negeri itu, kalau dia tak bayar balik, kita minta saham di dalam syarikat-syarikat air dia. Kita ikat mereka kalau dia tak bayar balik. Lepas itu, kita pun ada tanggungjawab di dalam syarikat itu sebagai pusat dan kita boleh tengok macam mana keadaan management sistem syarikat-syarikat air ini di dalam negeri. So, saya harap ya, sebab tak cukup masa walaupun saya ada banyak yang saya nak bangkitkan, tetapi saya harap ini boleh dijawab oleh menteri dan bawa balik kepada kementerian untuk dibincang dan tengok macam mana kita boleh ambil cadangan ini untuk sistem yang terbaik. Akhir sekali, Tuan Speaker, untuk industri ini maju ke depan untuk masa depan yang akan datang, kalaulah ya kementerian dan kabinet tidak menaikkan tarif air di dalam negara ini di dalam masa terdekat, industri ini kita akan ada masalah untuk financial management dia untuk masa depan yang akan datang. So, saya harap, saya sudah mula untuk bawa menaikkan tarif air, tapi pada waktu itu susah. Saya minta menteri teruskan, bukan saja untuk air, tetapi untuk pembentungan juga, dan juga untuk IWK mesti dinaikkan tarifnya untuk kita ada satu balance yang cukup untuk kita manage financially untuk masa depan yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih, Speaker. I rest my case.